Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini TV3 yang sedang menonton kami di kaca TV ataupun melalui Facebook Live. Kami harapkan anda sudah pun memulakan hari anda dengan penuh semangat sekali. Anda bersama saya, Hawa Rizwana dan juga Uyaina Arsyad. Wah, saya sukalah semangat dan energi yang Hawa bawa sebab pada saya hari dengan ini. Uyaina hari ini. Ya, betul-betul Hawa. Dan sudah tak sedar kita pun dah masuk hari kedua di tahun baru dalam kalender Islam. Hari ini 2 Muharram. Kami harapkan anda semua sihat-sihat, baik-baik sahaja di rumah. Baik, macam biasa Hawa, sebagai permulaan kami nak kongsikan bersama dengan anda statistik COVID-19 di negara kita sehingga tarikh semalam yang mana masih lagi menunjukkan angka yang agak tinggi iaitu sebanyak 19,991 kes, manakala kes kematian pula adalah sebanyak 201 kes. Namun begitu, kes baharu sembuh pula dicatatkan lebih daripada 16,000 kes. Alhamdulillah. Kami di sini juga sentiasa ingatkan kepada anda mengenai kepatuhan pada SOP kan. Tetapi kita juga nak galakkan kepada anda semua untuk melakukan pemantauan kendiri di rumah. Antaranya kalau boleh adalah peranti oximeter tu dekat rumah kan. Betul. Sebab COVID-19 ni ada kalanya gejala tu tak nampak ataupun tak ada simptom. Tetapi bila ada oximeter tu kita boleh pantaulah kita punya kadar oksigen. Dan dimaklumkan juga semalam sudah pun bermula kelonggaran bagi mereka yang sudah pun komplit ataupun lengkap vaksinasi COVID-19. Tetapi kelonggaran, ingat ya, tidak bermaksud kebebasan. Sekiranya ianya tidak menuntut kita untuk keluar, tidak ada perkara penting yang perlu kita lakukan, dan kalau boleh tak payahlah makan dahulu dine in di kedai. Beli ataupun tapau saja, makan dekat rumah. Bukan apa, kita nak menjaga keselamatan sesama kita. Ya, tak sabar kita yang kat fasa 1 ni pun nak ke fasa 2, tapi apa pun yang kita harapkan supaya kes COVID-19 turunlah secepat mungkin, betul tu insya-Allah. Hawa. Okey, itu berkaitan dengan statistik COVID-19, okey. Kami nak kongsikan bersama dengan anda juga suatu kisah yang viral yang saya kira boleh mencuit perhatian kita semua berkenaan dengan satu pasangan Jepun ni iaitu Tsuyoshi dan juga Tomiseki yang kalau anda lihat comel sangat-sangat. 39 tahun wedding anniversary. Kalau kita tengok kan sebenarnya mereka ni dah mendirikan rumah tangga selama 41 tahun Hawa. Dan yang menariknya tentang atuk dan nenek ni adalah pakaian mereka sentiasa sedondon. Betul. Kata isterinya iaitu Tomiseki. Zaman muda-muda dulu malu nak pakai baju sedondon sama-sama, tetapi bila sekarang ni rasa seronok pula kalau kita tengok kan sedondon saja. Mereka memang suka warna terang seperti biru dan merah. Dan untuk pengetahuan anda, kalau saya dengan Yaina dah mengikuti Instagram mereka. Tetapi untuk pengetahuan anda, pengikut mereka di Instagram lebih 800,000. Wow, ini saing-saing kita ni. Saing-saing Yaina. Atuk dan nenek yang sangat-sangat stylo ni. Dan sebenarnya kan membuatkan saya teringatlah dekat arwah atuk dan nenek saya. Kepada anda yang masih lagi mempunyai atuk dan nenek, hargai mereka. Walaupun dalam tempoh PKP sekarang ni kita terpaksa berjauhan dengan insan yang kita sayang, khususnya atuk dan nenek yang berada di kampung, tetapi sentiasa call mereka. Sekarang dah boleh video call juga. Betul. Dan hantarkan apa-apa sahaja yang menjadi kegemaran mereka. Mungkinlah ada atuk nenek kita suka makan kerepek ke, hantar kerepek. Betul, hantar kepada mereka sebagai tanda ingatan. Ya, seronok kan bila sekarang ini waktu yang agak tertekan, bila kita tengok gambar-gambar comel ni dekat Instagram sedikit sebanyak, kuranglah tekanan kita dan senyum je bila tengok. Kan rasa inspirasi sangat. Okey, baik. Seterusnya kami nak kongsikan juga satu kisah yang mana berlaku sekitar tahun lepas yang mana saya kira mendapat perhatian bukan sahaja masyarakat India pada waktu itu tetapi seluruh dunia, yang mana pelakon terkenal Amir Khan telah pun menderma 1 kilogram tepung kepada rakyat miskin
Tetapi ada sesuatu elemen yang mengejutkan, Hawa. Ya, tetapi ramai yang terkejut bila dalam bungkusan tepung tu rupanya ada duit. Saya tak pasti berapa rupiah. RM15,000. RM15,000 bersamaan dengan RM836. Itu yang berlaku di India. Tetapi Amihan tak mengaku. Dia cakap bukan saya yang letak duit dalam tepung tu. Mungkin ada Robin Hood. Tapi ramai yang rasa Amihan kot yang letak. Kan? Mungkin dia merendah diri. Kan? Betul. Bila saya ingat apa yang dilakukan oleh Amir Khan ini, teringat pula cerita-cerita famous yang dilakukan oleh Amir Khan seperti Three Idiots, Man. Kena tonton balik-balik ni nanti. Baik, bercakap tentang tepung tu tadi kan, Hawa. Sebenarnya ia berkait rapat juga dengan topik yang ingin kami bawakan pada hari ini. Iaitu secawan tepung jadi... Kalau Hawa, secawan tepung jadi apa? Secawan tepung jadi cucur jagung ataupun kek. Tetapi tepung ni saya gunakan juga untuk cuci ayam. Ayam yang baru beli potong-potong, nak cuci saya guna tepung untuk buang bau-bau hanya itu. Betul. Tips yang menarik juga tu daripada Hawa. Sebab pernah juga dilakukan di rumah saya jugalah. Mak saya kalau nak cuci ikan, dia ambil tepung tu sikit, dia salut-salut. Dan sebenarnya bukan saja untuk menghilangkan bau hanyir pada ikan tu. Untuk hilangkan bau hanyir pada tangan kita juga boleh guna tepung. Dan menariknya juga saya nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau dahulu kan, Hawa, orang lama-lama kalau nak mendapatkan tepung, mereka kena kisar sendiri. Jadi dahulu peralatan yang mereka gunakan tu adalah batu yang ada dua lapisan, yang atas tu kecil sedikit, yang bawah tu besar sedikit. Kemudian ada lubang pada lapisan yang atas batu tu. Dan tepung beras tu dihasilkan dengan memasukkan beras ke dalam lubang tu. Besok ada kayu ataupun besi yang dicocok ke dalam batu tu. Kemudian dikisar. Kemudian terhasillah tepung. Tapi sekarang ni mungkinlah dah moden. Kan? Dikilangkan dalam mass production kan. Tapi sedikitlah untuk kita imbas kembali zaman dahulu. Macam mana sebenarnya hasilnya tepung ni? Kalau yang nak throwback, saya pun nak throwback jugalah. Yang nak pergi camping tak dulu masa sekolah? Pastilah. Pernah buat roti guna tepung tu tak? Macam mana tu? Sebab saya teringat dulu-dulu masa sekolah kamp pengawas pergi camping. Lepas tu kami diberi survival kit. Kami diberi tepung. Lepas tu diberi juga mineral water. Tak ada garam, tak silap saya. Jadi kita cuba untuk membuat roti, adonan roti, bakar roti untuk makan. Itu yang saya teringatlah bila bercakap tentang tepung ni. Best juga tu yang saya ingat waktu pendidikan seni dulu lah, kena buat gam menggunakan tepung kanji tu. Itu antara throwback kami berdua. Dan sebenarnya penerbit kami pada hari ini iaitu Haslinda telah pun memberi cabaran kepada salah seorang wartawan kami iaitu Syifa untuk menghasilkan satu menu ataupun resepi menggunakan tepung. Apa jadi tak jadi ni? Entahlah. Syifa masak apa tu? Jom kita tengok. Aduh, laparlah pula. Macam mana nak buat kerja ni? Kita pergi tengok kat dapur apa yang ada. Okey, dah jumpa tepung. So, kita boleh buat apa dengan tepung? Kita tengok dalam peti ais ada apa. Godek dalam peti ais. Jumpa ikan bilis. Boleh lah. Kita boleh buat cuci ikan bilis sebab ada bawang juga dengan cili. Okey, ni kita potong dulu bawang dan juga cili padi. Lepas tu kita masukkan tepung gandum. Ni ikutlah, kalau rasa ramai orang kat rumah boleh masak banyak. Kalau sikit, sikit je lah. Lepas tu kita masukkan ikan bilis, bawang dan juga cili yang kita potong tadi. Lepas tu kita masukkan air. Air ni kita agak-agak je lah. Jangan terlampau banyak sangat nanti cair. Lepas tu kita masukkan garam. Kita kacau-kacaukan dia. Lepas tu kita dah boleh goreng. Ni rupa dia. Menarik kan? Menariklah juga. Okey, lepas tu kita balik-balikkan dia. Kita goreng sampai warna dia keemasan. Lepas tu kita dah boleh angkat. Tapi jangan pelik lah, macam ada terlebih garing ni. Dah siap. Sambil buat kerja, sambil makan. Ya Allah, nikmat. Barulah best nak buat kerja, kenyang. Sedap pula tengok Syifa makan tu. Boleh jadi blogger makanan. Betul, ni. dah saya sayang Khairul Amin dah ni. Dan kepada anda sebenarnya, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami juga apa sebenarnya antara menu ataupun masakan yang sering kali anda guna tepung di dalamnya. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah.
Sebelum kita berehat seketika, saya ingin kongsikan kepada anda untuk nantikan segmen seterusnya Sapuan Ayam dan Sapuan Tuna Ladies Choice seketika nanti bersama kami, di mana kami akan bersama-sama Mia Sarah dan ibunya untuk perkongsian hidangan mudah lagi berkhasiat. Teruskan bersama WHI, kita berehat dulu seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tahukah anda, pokok gandum tergolong dalam spesies keluarga rumput dan merupakan tanaman bijian kedua terbesar selepas jagung. Tetapi mudah diserang penyakit terutamanya apabila musim hujan. Fakta kedua, gandum hanya sesuai ditanam di negara yang beriklim sederhana. Indonesia merupakan antara negara yang menanam gandum. Harga gandum putih lebih mahal berbanding gandum merah kerana ia perlu melalui proses pelunturan gandum. Fakta seterusnya, tepung gandum tinggi protein, vitamin B, B12 dan mineral. Ia juga adalah tepung asas dalam pembuatan kek dan juga roti. Selain itu, tahukah anda tepung gandum terbahagi kepada beberapa jenis seperti tepung gandum asas, tepung gandum serbaguna, tepung gandum berprotein tinggi, tepung gandum berprotein rendah dan beberapa jenis lagi. Tepung gandum keras mengandungi kadar gluten yang tinggi. Tepung gandum jenis ini membuatkan adunan menjadi kenyal dan sesuai untuk dibuat roti. Tepung gandum lembut pula sesuai untuk membuat kek kerana ia mempunyai tekstur lebih halus kerana kadar gluten yang rendah. Jadi, tidak hairanlah gandum juga merupakan antara makanan ruji dan ia juga boleh disimpan dalam jangka masa yang lama. Ya, tepung pun merupakan makanan ruji. Terutamanya waktu pandemik ini, kita kalau boleh nak lebih berjimat cermat. Ada dalam kalangan kita mungkin kalau fikir tepung boleh masak cucur sahaja. Tetapi macam-macam menu yang boleh kita gunakan tepung gandum. Hari ini pun macam-macam resepi ataupun inspirasi yang ingin kami kongsikan kepada anda. Betul tu Hawa. Dan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian. Sebenarnya kami ada 3 orang tetamu istimewa yang akan berkongsi tentang berbagai menu yang menggunakan tepung. Dan pertama sekali kita bersama dengan Encik Nur Zaidi Nurdan yang merupakan pengasas Apam Balik Istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Nur Zaidi, apa khabar? Alhamdulillah baik. Wah, dalam kereta nampaknya tu. Tengah berniaga ke tu? Tengah berniaga. Ni lari kejap ni masuk kereta. Pinjam masa sekejap ya. Dekat okey, area boleh, Shah boleh. Alam ya, Encik? Ya betul kat area Shah Alam. Jalan kebun. Aha, okey. Cik Zaidi, kalau kita nak mulakan tentang perkongsian berkenaan dengan tepung ni pada hari ni kan, apa sebenarnya menu yang pertama yang Cik Zaidi nak kongsikan iaitu apam balik, betul? Ya betul, apam balik. Okey, kalau boleh mulakan, tepung bagaimana sebenarnya yang diperlukan untuk membuat apam balik ni? Kita pakai tepung gandum biasa tu. Lepas tu kita bancuh. Jadikan satu adunan untuk buat apam balik lah. Encik Nur Zaidi, biasanya Encik Zaidi akan buat apam balik untuk berniaga kan, mesti adunannya banyak. Tetapi macam mana kalau orang yang nak buat apam balik kat rumah ni, adunannya bagaimana? Berapa sukat tepung gandum yang diperlukan? Okey, macam untuk di rumah tu macam sekilo tepung tu dalam 100 keping lebih kurang lah. Okey, baik. Cik Zaidi, kalau boleh kongsikan juga kan, kalau kita lihat namanya adalah Apam Balik Istana. Mungkin boleh kongsikan dari mana tercetusnya ilham untuk mengadakan Apam Balik Istana? Adakah datangnya juga menu dari istana? Okey. Apam Balik Istana ni sebelum ni kita orang banyak buat event-event dekat istana lah. Okay. So nama kalau kita pakai macam nama istana macam best gah itulah. Wah, seronoknya selalu pergi ke istana. Sebelum ni lah. Tapi sekarang ni dah banyak pandemik ni, dah kurang sikit lah job untuk istana ni. Tetapi masih lagi mengekalkan Apam Balik Istana. Ya betul.
Okey, mungkin boleh kongsikan juga cara pembuatan apam balik ni yang membezakan apam balik istana dengan apam balik yang lain. Okey. Apam balik istana ni kita pakai Nestem. Ya? Kita pakai Nestem, bukan pakai kacang. Biasanya kalau apam balik biasa kita pakai kacang kan. So apam balik istana ni kita pakai Nestem. Kita tukar kacang kepada Nestem. Dia punya rasa pun ada keunikan sikit lah. Unik sikit. Itu rasa-rasa dia kan. Encik Nurzaidi, apam balik kan ada yang saya tahulah, ada 2 jenis. Ada yang tebal, yang gebu tu, ada yang nipis, yang rangup kan. Crunchy, Yang crunchy tu. Betul. Kalau apam balik istana ni yang mana satu? Yang nipis lah? Yang nipis, yang crunchy tu. Itu apam balik istana. Okey, Cik Zaidi, ini mungkin perlu betul. berkongsi sedikit tips kepada penonton semua kan. Macam mana sebenarnya kita nak menghasilkan apam balik yang gebu tu dan juga apam balik yang crunchy, yang crispy tu. Mungkin dari segi bancuhan dia sedikit berbeza ataupun macam mana? Dia punya bancuhan dia sedikit beza lah. Kalau yang tebal tu lain, yang nipis ni kita bancuh lain. Tapi saya punya produk semua yang crunchy-crunchy lah, tak ada yang tebal. Cik Nurzaidi, saya sangat-sangat suka apam balik yang nipis, yang rangup tu. Samalah kita Hawa. Kan? Tapi kadang-kadang bila kita beli sampai kat rumah, dia dah lemau. Macam mana nak bagi, kalau kita nak buat sendiri, nak bagi apam balik tu nipis, rangup dan rangup dia tu bertahan lama. Apa tips dia, Encik Nurzaidi? Dia punya tip dia macam masak kena cantik, kena apalah semua. Kalau rangup tu, kalau dalam beg tu, kalau nak balik rumah nak rangupkan balik, masuk dalam microwave ke apa ke, dah boleh kembali rangup lah. Boleh panaskan balik lah kalau nak bagi rangup. Boleh. Cik Zaidi, kalau boleh kongsikan juga. Cik Zaidi asal dari mana, Cik Zaidi? Ya? Asal dari mana? Saya asal daripada Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Tapi sekarang dah menetap kat Selangor lah. Okey. Jadi resepi apam balik istana ni sebenarnya adalah resepi turun-temurun ataupun diolah sendiri oleh Encik Zaidi? Ni resepi ni diolah sendiri lah daripada saya. Tak ada turun-menurun lah. Ni sendiri punya resepi. Lepas ni Cik Zaidi pula boleh turunkan resepi ni kepada anak-anak. Barulah jadi resepi turun-temurun. Betul. InsyaAllah. Encik Nurzaidi, apam balik ni ada perisa lain-lain ke hanya satu perisa original saja? Saya pakai Nestem madu. Saya pakai apam balik ni, adanya Nestem, kita pakai Nestem madu. Okey. So rasa dia ada macam unik sikit lah. Okey. Adakah selepas ini apam balik istana akan menghasilkan pelbagai lagi variasi ataupun flavor untuk apam balik ataupun masih lagi kekal dengan yang ini? InsyaAllah saya akan cuba sekarang tengah masa mencuba untuk membuat macam perisa-perisa lain lah. Apa antaranya tu? InsyaAllah kita akan try perisa peanut ke, durian ke. InsyaAllah lah. Sedap tu. Okey, Cik Zaidi, mungkin nak kongsikan juga social media apam balik istana ni kalau ada untuk penonton membuat tempahan. Silakan. Okey, kalau nak buat tempahan, boleh follow dekat kita punya IG. Dekat WhatsApp pun boleh lah. Dekat Facebook. Apam balik _istana, betul? Apam balik _istana, betul. Okey, baik. Cik Zaidi, terima kasih atas perkongsian bersama dengan penonton wanita hari ini untuk cara membuat apam balik crispy dan juga yang gebu tu tadi. Selamat maju jaya juga kami ucapkan kepada Encik Zaidi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia yang nak. Kita dah tahu pasal apam balik. Sekarang ni kita nak tahu pasal apam lenggang pula. Lenggang kangkung ke lenggang macam mana tu? Lenggang macam mana tu? Baik, sudah terhubung di dalam talian sekarang ni. Kita bersama dengan Naziah Muhammad Saleh yang merupakan pemilik Keramat Kitchen. Assalamualaikum Naziah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naziah, kalau boleh kongsikan tentang apam lenggang Naziah ni, keistimewaannya. Apa lenggang ni keistimewaan dia saya tak sure tapi macam like kalau in Keramat Kitchen kita orang punya apa lenggang ada banyak flavor lah. Itu kot keistimewaan dia. Apa antara
perisanya? At the first one kita orang try buat original je dulu. Okey. Dan dah lama-lama kita orang improvise buat inti kelapa, ada banana, ada milk banana milk chocolate. Wow. sedapnya. Ada banyak flavor lah. Baik, yang dikongsikan ini tu sebenarnya adalah variasi yang lebih moden lah. Kalau yang aslinya tu memang kosong kan dalam tu. Ya Nazia? betul. Ya plain je. Okey. Apam sajalah. Dari segi tepungnya pula, tepung apa yang digunakan untuk membuat apam lenggang ni? Apam lenggang dia guna 2 jenis tepung. Okey. Tepung gandum, lepas tu dengan tepung beras. Dan sukatannya? Sukatannya untuk satu bancuhan yang boleh dapat dalam 40 pieces macam tu, selalunya pakai 2 cawan macam tu je tepung gandum. Tepung beras pun 1,5 cawan macam tu je. Tak banyak lah. Wah, menarik juga tu. Nazia, biasanya kan bila buka perniagaan kan ataupun masak, ramai yang gunakan tepung ni untuk masak kek, pancake Yang ke, lebih moden benda-benda yang lah. moden. Tapi kan apa yang membuatkan Nazia gunakan tepung ini untuk masak masakan yang lebih tradisional seperti apam lenggang ni? Tak tahu sebab saya memang suka makan apam lenggang. So macam sebab dulu memang selalu pergi bangsa makan dan now PKP kita macam try lah buat lah dekat rumah kan. So jadilah sebab tepung pun you senang nak cari kat anywhere pun memang ada. Betul. Betul. Adakah resepi apam lenggang yang Nazia buat ni, resepi Nazia belajar sendiri dari YouTube dan bertanya dengan orang ataupun resepi dari ibu Nazia sendiri? Daripada I campur lah, daripada tengok pada Google, lepas tu pada My Mom, lepas tu dah lama-lama buat olah sendirilah macam mana nak bagi dia lagi lembut ke apa ke. Tapi kan kalau lah paling sedap gunya untuk apam lenggang ni, paling sedap Nazia makan bersama apa tu? Apam lenggang, tapi macam kalau kita tengok dekat ada separuh orang macam kalau Indian punya style, diorang makan dengan santan semua kan. Tapi yang macam like saya punya, kita makan original sebab even yang original pun you rasa macam like manis-manis apam tu memang dah ada lah. Makan plain je pun dah okey. Kalau Yana makan dengan apa? Dengan kelapa. Dengan kelapa. Dan gula sikit, garam sikit, campur kita makan bersama. Awak kena cuba. Kalau makan dengan sambal tumis boleh tak Nazia? Boleh ke? Saya tak nak cuba. Okey, nanti saya cubalah. Okey, baik Nazia. Tadi Nazia ada cakap mula perniagaan ni waktu PKP ya? PKP, ya. Daripada last year punya PKP bulan 4. Sebab memang tak boleh keluar rumah. So kita orang hari-hari kat rumah, macam I try hari-hari buat menu lain-lain dan tiba-tiba buat apam lenggang. Dan setakat ini sambutan daripada orang ramai macam mana? Ya, Alhamdulillah, hari-hari rezeki lah kot. Orang order non-stop lah. Seronok pula kita dengar kan? Itulah. Dan Nazia, hari ini bukan satu sahaja menu yang Nazia nak kongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini. Ada lagi satu. Iaitu serabai. Ya, serabai. Okey, Nazia, setahu Yana kan, serabai ni dia setiap negeri tu dia ada macam-macam jenis serabai. Melaka ada, Sabah ada. Yang Nazia nak kongsikan hari ni dari mana? Saya punya serabai ni daripada utara. Okey, Penang ke? Ya, Penang. Okey. Kalau boleh Nazia kongsikan bahan-bahannya, mudah tak nak buat serabai ni? Actually serabai dengan apam lenggang, diorang punya bahan sama je. Cuma like macam apam tu you kena banyak sikit gula, gula sebab manis sikit kan. Kalau serabai ni you tawar sikit. Okey. Kalau nak diet kena ambil yang serabai lah. Dia tawar sikit sebab makan dengan kuah kan? Makan dengan kuah durian. Kuah durian ke, kalau kita orang ada jual kuah durian, kuah santan. Dua-dua je. Yana ada baca juga ada yang dimakan bersama dengan kaya dan sebagainya. Tetapi kalau di Penang, kebiasaannya orang Pulau Pinang makan serabai dengan apa? Diorang makan dengan yang like kuah santan. Kuah kelapa macam like gula ada santan sekali lah. Menarik. Kelapa gula santan, ya. Kalau saya orang Perak biasanya makan dengan kuah durian. Saya orang Langkawi pun sama. Kita samalah Langkawi dengan Perak. Baik, Nazia. Kalau kita dengar Nazia kongsikan tentang resepi, cara buat dengan mudah, tetapi apa antara kesalahan yang mungkin dibuat yang membuatkan serabai itu tak jadi? Tak jadi mungkin perap lepasnya blend-blend semua makanan tu kena perap dulu. Mungkin kalau lama sekejap sangat pun benda tu, tepung tu tak naik betul pun akan tak jadi juga. Tak boleh lembut. You kena betul-betul like minimum 2 jam. Okey. Baru boleh masak. Samalah apam ke serabai sama je dulu. Tinggal dalam peti ais 8 jam ya?
Bukan 8 jam, 2 jam Oh, minimum. 2 jam. Sorry. Lama sangat kalau 8 jam tu tak jadi nak buat Betul-betul serabai. perak tu. Tapi biasanya berapa lama kita nak siapkan satu hidangan serabai ni, Nazia? Kalau untuk one pallet macam sebab serabai actually dalam bentuk besar tapi kita orang improvisekan dalam bentuk macam kuih cara punya saiz je. So dalam satu bancuhan tu sekali masak untuk satu ni dalam berapa minit tak sampai 1 minit lah. Ikut api lah. Okey. Saya tengok Nazia guna acuan kuih cara kan? Ya, kuih cara. Senang lah. Tapi kan Nazia, biasanya kan kalau kita nak menghasilkan sesebuah menu yang berasaskan tepung ni kan, tepung tu sendiri acuan dia tu memainkan peranan penting juga untuk memastikan adunannya tu, untuk memastikan kuih ataupun juadah yang dihasilkan tu tak terlalu kenyal, tak terlalu keras. Jadi ada tak tips yang Nazia boleh kongsikan dengan penonton untuk menghasilkan yang walaupun kita dah tinggalkan dia petang karang baru nak makan tapi masih lagi sedap? Mungkin masa bancu tu tepung tu of course lah main peranan. Kalau you terlebih sikit benda tu akan jadi out terus. Boleh jadi keras. So kalau you nak maintain macam after dah masak macam nak makan malam pun kalau nak benda tu still lembut, tepung, telur tu memang dua tu memang peranan lah. Jangan over tepung pun tak boleh juga. Dan Nazia kalau boleh kongsikan lah, umur Nazia sekarang berapa Nazia? Saya baru 27. Nampak macam 26 tahun. Tapi kan Nazia, Macam 18 lah. Itulah tu. Tapi kan Nazia, mungkin apa yang dilakukan oleh Nazia ni juga boleh menjadi inspirasi kepada ramai lagi gadis-gadis di luar sana macam kita juga Hawa untuk turut sama belajar menu ataupun juadah tradisional ni. Dan kepada mereka di luar sana yang baru nak mula belajar, apa sebenarnya yang Nazia boleh kongsikan kepada mereka? Sedikit tips. Tak tahu lah, mungkin if you nak buat something, you kena usaha lah. You try je buat apa. Try marketing, try everything yang you boleh untuk survive lah. Ya, betul lah tu. Kadang-kadang orang-orang muda rasa macam tak naklah juadah tradisional sebab saya ni lebih moden. Nak yang pastry, kek dan sebagainya sahaja. Tetapi saya kira ini adalah ilmu tambahan yang berguna kepada kita juga suatu hari nanti. Ataupun sekarang kalau nak menjamu keluarga. Betul. Kalau boleh kan menu-menu tradisional ni, masakan tradisional kita nak berkekalan kan untuk anak-anak cucu-cucu nanti tak adalah tak tahu apa juadah-juadah tradisional warisan Indonesia. perlu diteruskan. Betul. Okey Nazia, mungkin nak kongsikan juga social media untuk perniagaan Nazia ni, silakan. Kalau anyone yang nak tengok boleh follow kat Instagram Keramat Kitchen. Order Keramat pun through Kitchen. order pun semua ada je kat situ, boleh DM ke untuk Keramat Kitchen. Nazia, selain daripada apam lenggang, selain daripada serabai, apa lagi menu yang ada? Dalam Keramat Kitchen kita orang ada juga lempen pisang. Kita orang juga ada ubi sambal, ubi rebus sambal. Lepas tu kita orang juga ada barulah kita orang baru buat macam like scone, lari sikit lah tapi ada scone. Ada modern twist lah dekat situ sikit. Ada campur sikit lah. Lepas tu ada mi, ada macam ada certain day kita orang ada jual mi kari, macam tu lah. Oh, okey. Dan kalau nak buat tempahan ni kena beberapa hari sebelum ataupun kalau order lepas tu boleh sampai waktu tu juga ke macam mana? Oh tak, kita, usually saya memang buat untuk pre-order je. Macam katalah untuk besok hari ni order. Okey, baiklah. Terima kasih Nazia Muhammad Saleh di atas perkongsian menu apam lenggang dan juga serabai. Kami ucapkan selamat maju jaya untuk Nazia dan semoga dapat teruskan legasi masakan ataupun juadah tradisional ni. Selamat maju jaya Nazia. Assalamualaikum. Salam. Okey, Hawa. Saya tertarik nak kongsi dengan Hawa juga. Kalau di Indonesia, serabai dipanggil serabi. Oh, okey, yang cara buatan dia Indonesia ni. cara pembuatan dia pun sama sahaja. Dan yang membezakannya itu adalah apa yang dimakan bersama dengan serabi itu tadi. Kalau kat Indonesia makan kalau kat Indonesia durian, betul. Dan dengan gula, dengan kelapa, mungkin lebih kurang jugalah dengan kita di Malaysia. Tetapi cuma nak cakap lah, yang kita ni bila serumpun, nama tu mungkinlah ada berbeza sikit-sikit dekat sana sini, tetapi bendanya masihlah kita tak hasilnya sama. Kita ada lagi satu resepi nak kongsikan kepada anda, cara-cara nak buat cucur manis cheese. Jom saksikan TikTok ini. Hai, Assalamualaikum. Jom buat cucur manis cheese. 2 cawan tepung gandum, air 2 cawan,
3 keping cheese, gula 5 sudu. Kalau tak suka manis boleh kurangkan kepada 3 sudu. Garam 1 sudu kecil, minyak 1 sudu besar. Kacau sampai cheese cair, lepas tu air menggelegak. Tuang dalam tepung. Kacau sebati guna sudu, tapi kalau ada mixer, guna mixer. Bila mix cantik kembang macam ni, baru kita bulatkan sudu. Jangan berminyak. Macam ni. Last sekali kita gorengkan. Goreng tu kena sentiasa kacau sampai dia digaring. Cantiknya hasilnya Yaina. Betul. Gebu elok je. Ha. Kalau tadi Syifa kongsikan cucur ikan bilis bawang, yang ni cucur cheese pula. Betul. Dan saya teringat kalau cucuk manis macam tu kan, bibik saya dulu waktu saya kecil-kecil, dia letak kelapa sikit dekat dalam cucur tu. Jadi adunan dia tu, bila kita makan tu kan hawa, memang sangat-sangat sedap cucur Yaina, kelapa tu. jangan saya tak makan tengah hari lagi ni. Okey, baik. Untuk menu terakhir pada hari ini bersama dengan tetamu terakhir kita juga, iaitu Encik Muhammad Amir Sampau Abdullah, pengusaha cakoi Mami Viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Amir, apa khabar? Baik. Berada di mana tu Cik Amir? Di restoran. Okey, di restoran di Sabah ya? Ya. Okey, hawa. Ya, Encik Amir. Cakoi ni kan asalnya daripada Cina. Dia, kalau kita tengok cakoi tu, dia gabung dua kan. Maksudnya dua manusia tapi bila digoreng menjadi satu. Alah, sweet lah pula. Sweet kan. Tapi kita nak tahu apa specialnya cakoi Encik Amir ni. Special cakui. Yang spesialnya cakui kosong. Memang best lah. Memang cukup rasa dia memang. Okey. Cik Amir, kalau boleh kongsikan kan, nak buat cakoi ni kan, tepung apa yang diperlukan? Tepung apa-apa saja. Muiba. Okey. So, rama-rama, siap kuda pun boleh juga. Okey, kalau kita tengok dekat sini, itu antara bahan-bahan yang dikongsikan untuk buat cakoi ni. Ya, betul. Uyaina, kalau tadi Uyaina kongsikan pasal serabai di Indonesia kan. Okey, saya nak pergi ke Thailand. Okey. Kalau di Thailand, cakoi ini dipanggil patongko. Patongko. Kalau di Indonesia, makan dengan sambal. Saya pun Indonesia juga. Oh, ya ke? Tapi kan, Cik Amir, kalau di Sabah kan Cik Amir, boleh kongsikan dengan penonton semua, cakoi ni biasanya dimakan dengan apa? Biasa makan, kalau ada kopi memang sedap lah, sedap gila. Tapi kalau kita nak cicahnya tu bersama apa kuahnya? Cicah, kalau main cicah dengan kari ayam lah, memang sedap. Boleh makan dengan kaya kot kan, sambal tumis. Kaya, coklat, strawberry, semua memang best lah. Baik. Cik Amir, dah berapa lama dah Cik Amir jalankan perniagaan menjual cakoi ni? Dalam 6 tahun. Lama. Dan sehingga ke hari ini, ada tak apa-apa variasi daripada cakoi yang tradisional tu? Mungkin ada sesetengahnya yang dah dimodernkan, ada tak? Maksud? Tak ada ya? Maksud? Ada tak variasi baharu cakoi yang dijual oleh Encik Amir? Mungkin ada cakoi coklat ke, cheese ke. Kalau kita tengok kat atas tu ada macam-macam cakoi, Encik Amir. Apa antaranya? Ya, memang ada. Apa antara perisanya? Saya nampak macam ada caramel, ada cheese. Strawberry betul ke? pun ada tu? Ada strawberry, mango. Wah, ada berapa banyak perisa ni Encik Amir? Kita tengok banyak kan Yaina? Berapa banyak? Perisa
Dalam lebih kurang 15 lah. Tak terkira. Banyak tu. Dan kalau lah yang lebih moden sikit kan, churros lah orang panggil. Sebenarnya makan dengan cakoi ais juga. krim vanila. Ya, betul. Kita ni kalau cakap pasal makanan, tak sudah. Jadi-jadi kan. Okey, Encik Ami, di Sabah Encik Ami jual setiap hari ataupun berdasarkan pre-order, berdasarkan tempahan dalam tempoh pandemik ni ataupun macam mana Encik Ami? Tak, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ya, Encik Ami ada jual secara sejuk beku ataupun frozen tak? tiada. Tak ada. tak ada. Jadi nak makan tu kena makan fresh lah waktu tu. Memang fresh lah. Aha. Encik Ami, saya tengok kan cakoi ni macam donat pun ada juga. Adakah kita Tapi boleh panjang. Tapi panjang kan? Adakah kita boleh guna bahan-bahan yang sama untuk kita buat donat? Cik Ami. Ya. Cik Ami, cakoi ni bahan-bahan dia dengan donat sama tak? Kalau kita nak guna bahan sama tapi kita nak buat donat. Topping saya kurang lebih lah. Aha. Kalau Okey. bahan tak sama. Okey, tapi biasanya kan kita kalau nak makan cakoi ni kan lagi sedap kan kalau yang dia garing-garing sikit kalau saya lah secara peribadi. Luar garing, dalam lembut. Jadi kalau yang dijual oleh Cik Ami ni macam mana? Adakah ianya ada pelbagai variasi juga? Yang garing pun ada, yang biasa-biasa pun ada. Ya, semua. Itu Semua yang ada. satu itu kan dia bukan macam yang dijual macam malam punya yang kalau kita makan kan semua tepung lah. Iya, Tapi kalau betul saya punya tu. ini tidak. Bila kau makan, di dalam dia kosong. Okey. Dia memang crispy habis lah. Aha. Okey, Cik Amir, kalau ada penduduk di Sabah nak dapatkan cakoi daripada Encik Amir, kau boleh terus kongsikan laman Instagram untuk mereka dapatkan cakoi ni? Cakoi Mami Barrel. Cakoi_mami_viral. Okey, baik Encik Amir. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian berkenaan dengan cakoi dengan penonton wanita hari ini. Terima kasih Encik Amir. Terima kasih Encik Amir. Jaga diri. Selamat berniaga. Sama. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Hawa, itu dia tadi berkenaan dengan cakoi. Saya ada lagi satu cerita yang saya nak kongsikan dengan Hawa. Waktu saya belajar dulu di Universiti Malaya, okey, tiap-tiap petang, saya dan kawan-kawan saya waktu tu, kita akan selalu pergi ke Bangsa South ataupun di sekitar situ dan kita akan makan cakoi sebab saya ingat lagi dekat situ cakoi dia memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat lembut dan gunya adalah kaya. Oh, sedapnya. Sedap sangat Hawa. Tapi sekarang ni bila saya pergi balik ke situ, dah tak ada dah kedai tu dan saya tak tahu ke mana pindahnya kedai cakoi tu. Alamak. Okey, tak apa. Nanti saya tolong yang nak cari. Okey, kepada anda penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana. Kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini. Menjadi seorang ibu mempunyai ganjaran yang tersendiri. Ia turut datang dengan pelbagai cabaran, terutama sekali dalam memenuhi tanggapan masyarakat tentang erti sebenar keibuan. Ibu moden dilihat perlu bijak mengatur kerjayanya, menyediakan hidangan yang seimbang, membuat kerja rumah dan menjaga anak-anak mereka setiap masa. Realitinya, menjadi seorang ibu adalah sukar dan tidak ramai ibu bersuara mengenainya. Dengan adanya produk rangkaian Ladies Choice terbaru yang kini didatangkan dalam 2 varian, sapuan ayam dan sapuan tuna dapat membantu para ibu menyediakan hidangan cepat dan berkhasiat untuk anak-anak mereka di waktu pagi. Selain daripada menjadi sapuan yang pertama seumpamanya di Malaysia, sapuan ayam dan sapuan tuna Ladies Choice diperbuat menggunakan ramuan-ramuan sebenar seperti ayam dan tuna segar yang kaya dengan khasiat serta kedua-dua sapuan ini mengandungi kebaikan omega 3. Bersama kita pada hari ini, Mia Sarah bersama ibunya akan menunjukkan cara-cara menyediakan hidangan yang mudah lagi berkhasiat menggunakan produk sapuan ayam dan sapuan tuna Ladies Choice. Sebelum itu, jom kita saksikan video ini. Hai Mia, dah habis kelas online? Dah. Mama, Mia macam lapar lah. Ada apa-apa tak nak makan? Ada. Hari ni Mama nak sediakan lunch yang sedap, senang, paling penting sihat. Jom, Mia nak tolong Mama tak? Nak. Kita
kita buat ladies choice sandwich yang Mia suka Tak sabar. Okey, mudah je nak buat sandwich ni, 2 minit je siap. Kali ni kita buat 2 jenis sandwich, ladies choice toast lava ayam dan ladies choice sandwich telur tuna klasik. Mula-mula mama nak prepare toast lava ayam. Nah, inilah bahan-bahan yang diperlukan. Nah, telur, roti, keju dengan yang paling penting sapuan ayam ladies choice. Mula-mula sapu butter pada roti dan bakar untuk kerangupan. Kemudian sapukan sapuan ayam ladies choice dekat dua-dua bahagian roti. Kemudian susun keju pada satu bahagian roti. Akhir sekali, letakkan telur di atas sandwich. Dah siap. Dah siap. Para penonton WHI, bolehlah cuba snack hidangan yang menyeronokkan dan lazat dengan sentuhan yang mengembirakan bersama sapuan ayam ladies choice. Pastikan sarapan anak-anak anda sihat dengan telur dan penuh protein. Betul tu, selain daripada tinggi dengan omega 3, sapuan ladies choice ni diperbuat daripada ramuan sebenar kepingan ayam dan tuna. Sebab itulah Mia suka. Sekarang, jom kita siapkan ladies choice sandwich telur tuna klasik pula. Jom. Ladies choice sandwich telur tuna klasik. Campurkan telur rebus dan sapuan tuna ladies choice dalam mangkuk. Gaul sebati. Taburkan dengan garam, lada dan gula mengikut cita rasa. Lada sula. Dan gaulkan. Sapuan pada roti. Mia kan suka sayur, mama tak lebih lah. Sayur dan juga tomato. Kemudian letakkan roti. Dah siap. Dah siap. Resep sandwich klasik kegemaran ramai menjadi lebih baik dengan sapuan tuna ladies choice. Selain daripada tu, sapuan ladies choice ni diperbuat daripada ramuan sebenar daging, ayam dan tuna. Sebab itulah Mia suka. Lagi satu Mia, resepi ni khas untuk ibu-ibu yang sibuk bekerja dan memerlukan resepi yang mudah dan berkhasiat untuk anak-anak. Kedua-dua sapuan ladies choice ni boleh didapati di kebanyakan pasar raya dan kedai sebenukar di seluruh Malaysia. Harganya cuma RM8.50 untuk sebotol, mengikut harga runcit yang disyorkan. Jangan lupa cuba. Wow, sedap betul. Menggunakan sapuan ayam dan juga sapuan tuna. Mia Sarah dan juga ibunya Puan Ami Osman bersama kita di WHI pada hari ini. Hai Mia, hai Puan. Assalamualaikum. Hello Mia. Okey Mia, Mia boleh kongsikan tak apa sandwich kegemaran Mia? Mia, kalau boleh unmute dekat kamera tu. Hello, sorry Mia. Okey Mia, tadi saya tengok ada dua resepi yang ibu kongsikan kan, tapi apa sandwich kegemaran Mia? Untuk Mia, sandwich kegemaran Mia ialah ladies choice sandwich telur tuna klasik. Sebab bila Mia first time cuba tu, rasa dia tu memang kuat. Rasa memang kagum lah sebab dia ramuan buat daripada ramuan-ramuan sebenar. Dalam tu dia ada daging ayam, ada daging tuna, dia pakai benda ramuan di sana. So Mia suka yang tuna tu, ayam pun suka. Cuma dia memang personal, dia memang minat tuna sikit lah. Dan Mia suka tuna ni sebab dia memang bernutrisi tau. Dalam dia ada omega 3. Wah, Puan Ami, adakah aktiviti penyediaan makanan jadi lebih cepat dengan menggunakan sapuan ayam dan tuna ladies choice ni, Puan Ami? Jadi seorang ibu
Baiklah. Okey, kami di Wanita hari ini ingin berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Saya ingin kongsikan kepada anda bahawa produk rangkaian Ladies Choice terbaru kini didatangkan dalam 2 varian, iaitu sapuan ayam dan juga sapuan tuna. Dapat membantu para ibu menyediakan hidangan dengan lebih cepat dan berkhasiat untuk anak-anak. Ini dia ada sapuan tuna dan juga sapuan ayam. Kalau tadi Mia dan juga ibunya kongsikan beberapa resepi menggunakan sapuan daripada Ladies Choice. Baiklah. Kita bersama Mia dan juga ibunya dalam talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Mia dan juga Puan Ami. Apa? Salam. Mia? Ya. Okey Mia. Mia, kongsikan dengan penonton Wanita hari ini, apa sandwich kegemaran Mia? Sandwich kegemaran Mia ialah Ladies Choice tuna. Ladies Choice tuna klasik. Sebab dia dipakai ramuan sebenar. So dalam tu dia memang ada daging ayam dengan daging tuna yang sebenar. And dia punya ramuan tu memang fresh. So Mia memang prefer yang tuna tu. Actually dua-dua Mia suka. Sebab dia memang fresh dua-dua tu. Tapi Mia memang suka tuna personally. So untuk Mia lagi suka yang tuna lah. And lagi satu benda yang Mia suka pasal benda ni. Dia benutrisi tau. Dia barang-barang dia fresh. Dia tak rasa macam dah lama ke apa ke. And dia mengandungi kandungan omega 3 yang tinggi. Sebab tu Mia suka. Oh, Ibu Mia pula Puan Ami. Adakah penyediaan sandwich lebih mudah dengan menggunakan sapuan ayam dan juga sapuan tuna dari Ladies Choice ni? Tak. Memang mudah menjadi seorang ibu datang dengan berbagai cabaran. Dia terutama sekali di dalam memenuhi kemahuan anak-anak untuk sediakan sarapan. Dengan adanya sapuan Ladies Choice, saya dapat kurangkan masa untuk menyediakan makanan dan dapat lebih fokus kepada anak-anak dan kerja. Yes, untuk ibu-ibu bekerja di luar sana, resipi ini memang mudah dan cepat. Ia sangat sesuai untuk ibu yang bekerja. Okey, terima kasih Puan Ami dan juga Mia Sarah atas perkongsian pada hari ini. Sama. Okey, Uyaina di sana saya tak kesorangan. Uyaina masih di sini. Uyaina ada sesuatu yang menarik nak dikongsikan dengan anda. Silakan Yana. Okey, terima kasih Hawa. Okey, baik. Kami ada sesuatu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda, iaitu VT TikTok berkaitan dengan tips simpan duit dan tips untuk mata dan juga kraft tangan sudu. Jom kita tengok. Ini siapa yang letak dinosaur dalam ni? Asal kau letak dinosaur kau dalam peti air? Think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone, and I never liked you. Okey, itu dia sedikit sebanyak rangkuman video TikTok untuk tontonan anda. Dan Hawa, kalau tadi saya cakap saya tak tahu dekat mana kan Cakoi tu kedainya dah dipindah kan. Ada ramai kawan-kawan kita di Facebook dan juga Instagram, antaranya dari Boy Syam Rosan berkata, gerai Cakoi dan Donat Cik Lah Bangsa Sah sudah berpindah di Bazaria Pantai, Jalan Pantai Dalam. Uyaina dah jumpa dah Cakoi kegemaran dia. Betul. Esok di Wanita hari ini kita akan kembali dengan topik syukur disaluti kufur pada jam 12 tengah hari seperti biasa. Saya Hawa Rizwana dan Uyaina Arsyad undur diri dahulu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari
Merancang, mengatur, mengurus wartawan tanya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.